Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa khususan ila hadrati al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi pengajian kitab kita, iaitulah kitab Ayyuhal Walad, yang artinya wahai anakku yang tercinta. Moga-moga dengan pengajian ini bertambahlah keimanan kita kepada Allah SWT, dan Allah telah izinkan kita berada di dalam Riyadul Jannah, yakni taman-taman syurga. Kerana kata Nabi dalam satu hadisnya, idza marartum bi Riyadil Jannah, apabila kamu di sana kamu nampak ada taman-taman syurga, farta'u, kata Nabi, maka singgahlah, duduklah, nikmatilah akan taman-taman syurga itu. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apa yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga? Maka jawab baginda Nabi SAW, hilakul zikr, iaitulah majlis-majlis zikir. Zikir ni ambil daripada perkataan zal kafra zakara. Zakara tu maksudnya ingat. Jadi yang disebutkan dengan zikir ialah ingat kepada Allah. Maknanya majlis zikir itu ialah majlis yang mengingatkan kita kepada Allah, iaitulah sinonimnya di tempat kita dipanggil majlis ilmu atau kuliah agama. Maka harap-harapnya kita dapat duduk dalam taman-taman syurga di dunia lagi, maka hari akhirat nanti dapatlah kita duduk di dalam syurga yang sebenar di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini,
sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung muka surat yang ke-9, kalau sama macam kitab saya lah iaitu pada ayat qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, seandainya ada orang yang berkata masuk syurga itu hanya dengan semata-mata beriman, maka kami menjawab, kami sini maknanya Imam Ghazali ya, memang begitu, tetapi bilakah seseorang itu dapat sampai ke sana dengan selamat, yakni masuk syurga, dan berapa banyakkah halangan dan ujian yang besar-besar yang mesti dilaluinya sebelum sampai ke sana. Maka ujian pertama yang mesti dilaluinya ialah ujian iman itu sendiri. Apakah ia pasti selamat daripada tercabut iman sehingga ke akhir hayatnya? Dan apabila ia telah mati dalam keadaan beriman, maka apakah telah pasti pula bahawa dia tidak muflis atau rugi? Dan berkata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Allah berfirman kepada hamba-hambanya pada hari kiamat nanti, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku, dan tentukanlah kedudukan kamu masing-masing di dalamnya mengikut amalan kamu. Baik, kita masih lagi berada di nasihat yang ketiga, iaitu tajuk dia, ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Di bahagian hujung. Habis ni kita masuk nasihat keempat pula. Baik, jadi kata musannif, kata pengarang kitab Imam Ghazali, dia kata seandainya ada orang yang berkata, ada orang kata masuk syurga itu hanya dengan semata-mata beriman. Boleh masuk syurga ni sebab apa? Dengan sebab ada iman. Ada iman boleh lah masuk syurga, tak ada iman tak boleh masuk syurga. Biar baik macam mana pun. Yang ni pertama ni kita kena faham dulu. Dia bukan masalah baik tak baik, masalahnya iman ke kufur, iman ke kafir, tu je. Nah, walaupun ada orang Islam yang jahat, kan, jahat, minum arak, tak semayang, tak kira lah, jahat sangat lah dia. Curi duit tabung masjid pula lagi, derma dah lah kedekut, curi pula. Jahat dia. Tapi jahat-jahat dia ada iman. Bila tanya dia siapa Tuhan, dia kata Allah. Bila tanya dia siapa Nabi, dia jawab Muhammad. Maknanya syahadahnya sempurna dan ada iman dalam hati dia. Cumanya dia dipanggil fasik. Fasik ni maksudnya orang yang buat dosa, orang yang mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Maknanya mati dalam keadaan dia sedang berdosa, dosanya belum diampunkan, dia ada dosa. Ini dipanggil fasik. Ataupun fasik ni juga orang yang buat dosa besar. Dosa kecil tak masuk. Orang buat dosa besar walaupun sekali, tapi kalau buat dosa kecil terlampau banyak pun boleh masuk dalam kategori fasik. Ini panggil fasik. Tapi dia tidak kafir, dia beriman. Sebab dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi jahat. Walaupun jahat macam tu, tapi ada iman, akhir sekali masuk juga ke dalam syurga Allah. Tapi ada orang kafir, baik sangat, jujur, suka senyum kat orang, sampai orang tak ada pun dia senyum. Baik sangat nak ceritanya, memang baik sungguh. Walaupun dia baik, tapi dia kafir, masuk dalam neraka selama-lamanya. Sebab tu jangan kita terpedaya dengan dakwah barat pada zaman kita hari ini yang mengatakan bahawa orang kafir yang jujur lebih baik daripada orang Islam yang korak. Ayat tu tak betul. Sejahat-jahat orang Islam, sejahat-jahat orang beriman, akhirnya masuk juga ke dalam syurga Allah. Sebaik-baik orang kafir, baik macam mana pun si kafir tu, kalau dia tidak beriman pada Allah, duduk dalam neraka selama-lamanya. Tak kira.
Lepas tu kita kena pegang. Sebab tu kita kena pandang apa jua keadaan Islam menang. Apa jua keadaan Islam yang baik. Apa jua keadaan orang beriman yang baik. Jangan kata orang kafir lebih baik daripada orang beriman. Hati-hati. Nak berkawan, kawan lah. Tapi jangan sampai mengiyakan. Kerana ni kita baca tadi ni, baik macam mana pun si kafir tu, kalau dia tidak beriman pada Allah, masuk dalam neraka. Satu hari tu ada orang tanya di ceramahnya Dr. Zakir Naik. Soalan macam ni ya. Bila Dr. Zakir Naik terang macam mana saya terang tadi tu, jadi ada orang dia buat soalan, dia tanya. Dia kata kalau macam tu Tuhan itu tidak adil. Dr. Zakir Naik tanya, kenapa kata Tuhan tak adil? Tak adil lah. Walaupun orang tu kafir, tapi dia baik. Patutnya kalau Tuhan adil, tak kira lah dia kafir tak kafir, bila dia baik, masuk dalam syurga juga. Sekali pandang pada sudut logik, ya nampak macam kena. Lepas tu Islam bukan duduk pada logik. Islam tu duduk pada agama. Apa tu agama? Quran, hadis, ijma' qiyas. Apa-apa pun kena rujuk tu Islam. Bukan main ukur pakai akal. Jadi dia kata tak adil. Kemudian Dr. Zakir Naik dia buat contoh. Dia kata ada 3 orang, 3 jenis orang. Satu orang ni dia masuk kolej. Dia masuk kolej, dia mengaji sungguh-sungguh dalam kolej tu. Dia belajar apa semua, akhirnya dia dapat result yang baik. Sebab dia belajar rajin. Akhirnya keluar daripada kolej, dia dapat sijil. Sebab apa? Sebab dia dapat result yang baik, yang elok. Taklah jadi gagal, malah cemerlang pula. Boleh sijil. Tu orang yang pertama. Orang yang kedua, dia masuk kolej juga, tapi dia banyak main. Orang suruh mengaji, dia main PUBG. Nampak? Kalut ke buat benda dah, ngawek lah apa bagai. Mengaji tak mana, tapi bolehlah lulus gitulah. Taklah sampai gagal, tapi bolehlah 2 poin lebih pointer. Tak gagal, tapi bolehlah markahnya cukup-cukup makan. Bila markah dia cukup-cukup makan, soalannya boleh tak boleh dia dapat sijil daripada kolej tu? Boleh tak? Boleh. Sebab dia mengaji dalam kolej. Walaupun dia dapat result cukup-cukup makan, walaupun dia tak pandai, walaupun dia tak cemerlang. Itu golongan orang yang kedua. Orang yang ketiga, dia tak masuk kolej. Mungkin boleh jadi dia tak ada duit nak masuk kolej tu, kan? Jadi dia duduk tepi tembok kolej je. Tepi tembok. Setiap kali ada kelas, dia tinjau kot tembok. Dan dia mengaji. Ngaji. Memang dia cerdik dan dia pandai. Pandai sungguh, kan? Dia boleh jawab semua soalan yang lecturer tu ajar. Tapi dia tak masuk kolej. Soalan saya, orang ketiga ni boleh tak boleh dapat sijil? Tak adil lah kolej. Dia pandai kan, patut bagi sijil juga. Ini yang Dr. Zakir Naik kata. Maka yang tanya tadi tu dia kata, tak boleh lah bagi sijil kat orang tu sebab orang tu tak daftar dalam kolej. Tak adil lah nanti orang yang daftar dalam kolej, dia tak daftar, tak bayar apa-apa, tiba-tiba dapat sijil. Tak adil lah. Samalah juga dengan Tuhan. Dia tak daftar sebagai orang beriman, walaupun dia baik, tetapi dia tak akan dapat sijil syurga tu. Dia akan dapat. Nampak? Boleh faham? Pening sijil tak sijil kena. Tu dia punya kiyah dia, kan? Jadi dia senanglah. Lepas ni boleh jawab. Boleh jadi Dr. Zakir Naik lepas ni. Tak boleh naik pun turun lah. Kan? Itu dia nak bagi faham manusia je. Sebab hari ni mentaliti masyarakat dia bukan tu lah. Dia kan baik. Ni jaga-jaga. Dan ni benda ni sudah tersebar dalam negara kita hari ni. Negara kita ni dalam ancaman yang sangat bahaya tanpa kita sedar. Bukan pasal Covid. Covid tak ada masalah sangat. Jaga je lah, tutup muka apa bagai. Yang masalah ni masalah akidah, serangan akidah di akhir zaman ni. Sekarang sudah ada satu dipanggil penggabungan agama. Dipanggil apa? Tak pun plural life ke apa benda dah. Dia menggabungkan semua agama. Islam pun ada, Kristian pun ada, Yahudi pun ada, Hindu pun ada, Buddha pun ada, semua macam-macam agama. Sampai agama Bahai pun ada. Tuan-tuan pernah dengar Bahai?
Bahai ni di Iran, dia ajaran sesat kan. Konon-konon dia Islam tapi bukan Islam. Ada juga dalam Malaysia. Sampai dia buat lukisan gambar tu, semua lambang ada. Lambang bulan bintang ada, lambang salib ada, lambang Buddha yin yang apa semua ada. Dia kata bersatu. Kemudian dia punya presiden ni, dia kata apa? Presiden ni orang India, perempuan. Dia panggil mother of apa benda dah. Dia kata apa? Dia kata semua agama ni ibarat sungai dan Tuhan itu laut. Maknanya semua sungai akan menghala kepada laut yang sama. Dia kata. Maknanya tak kiralah mu agama apa pun, kalau mu bersifat baik, mu akan jumpa Tuhan juga akhirnya. Kan? Ni kata sekali pandang kalau jahil, kita tak ada ilmu, percaya kan? Percaya. Hari ni hari Isnin datang masjid Kampung Setiawan. Esok Selasa pergi kuil Kampung Setiawan. Rabu pergi gereja pula. Tukar-tukar giling-giling. Kata sama je kan. Habis rosak akidah. Jaga-jaga. Kita insya-Allah lah, kita mengaji lama dah kot kan. Tapi ni anak cucu kita macam mana? Lepas tu kena pesan memesan soal akidah kan. Tak payah pesan lah soal apa nama berapa ekar tanah nak wasiat. Yang tu kita baru batuk 3 kali, bukan azab, baru batuk 3 kali dia cari dah tanah geran. Nampak? Tak payah pening. Pasal dunia tak payah pening. Kita mati esok, pandailah dia bagi-bagi. Ada je. Jangan risau waktu tu. Yang kita nak risau, kalau kita mati esok, adakah anak kita akan mati beriman macam kita? Adakah kekal agama dia? Adakah dia akan terus sembahyang walaupun kita tak ada? Aduh. Yang tu kita kena risau. Sebab apa? Sebab tu zuriat keturunan kita. Bukan pasal dunia lah, tak kisahlah. Ada je. Dayak dalam hutan boleh hidup. Pada SPM tak ada. Ada kata dunia tak payah risau. Dunia ni duduk celah mana pun, insya-Allah Allah jamin rezeki. Masalahnya soal agama kita. Bagaimana akidah kita? Kalau tidak ada pengajian, tak ada ilmu, agak-agak macam mana kita nak faham dari sudut agama ni. Kerana agama ni bukan main dengan akal semata. Dia bersabit dengan nas Quran hadis. Tak mengaji Quran hadis macam mana? Baik. Jadi dia kata kalau ada orang kata masuk syurga dengan sebab beriman, maka jawab dia, kami menjawab memang begitu. Dia kata betul lah, memang betul masuk syurga tu dengan sebab ada iman. Tak ada iman tak boleh masuk syurga. Tetapi dia kata ada tapi, bilakah seseorang itu dapat sampai ke sana dengan selamat? Maksud sana tu yakni masuk syurga. Betul dah, nak masuk syurga syaratnya kena ada iman. Betul lah, kita yang ada dalam masjid ni semua ada iman. Betul tak? Siapa sini tak ada iman? Semua ada iman. Tak ada iman kafir. Kadang-kadang dia nak sembang dengan kawan dia tapi tak kena cara. Dia konon-konon nak tawaduk kan. Dia tengah makan. Masa makan tu dia bersembang. Jadi kawan dia tegur, kawan dia kata, orang beriman makan tak sembang. Dia pun kata aku tak ada. Dia kata tak ada jadi ni lah, 3 lang atas dahi. Tak ada jadi kafir lah. Jangan kata tak ada. Tapi kalau nak orang cakap apa, nak main tawaduk, nak merendahkan diri, jangan sampai kata tak ada. Kata kurang. Saya kurang, iman saya kurang sikit, tak apalah. Bahagian nak merendah diri. Tapi jangan sampai kata tak ada. Tak ada kafir terus. Orang yang mengaku tak ada iman automatik jadi kafir. Kena masuk Islam balik. Itu. Jadi kita semua ada iman, cuma beza antara kita imannya kuat ke lemah, imannya tinggi atau rendah. Itu saja beza. Di antara kita ni. Baik. Jadi dia tanya betul lah nak masuk syurga kena ada iman. InsyaAllah kita semua yang ada iman malam ini akan dapatlah masuk syurga. Cuma persoalan yang Imam Ghazali timbulkan, dia kata bilakah seseorang itu dapat sampai ke sana dengan selamat? Macam mana nak masuk syurga? Betul dah masuk syurga tu memang masuk, tapi macam mana nak masuk syurga tu dengan selamat? Masuk dengan selamat terus masuk. Tak ada sekat-sekat, terus masuk. Dipanggil bi ghairil hisab.
tanpa hisap. Tu soalan dia. Dan dia kata lagi, dan berapa banyakkah halangan dan ujian yang besar-besar yang mesti dilaluinya sebelum sampai ke sana. Berapa banyak pula halangan nak kena tempuh untuk nak sampai ke syurga tu. Okey, malam ni kita nak bahas benda tu. Pertama sekali, hidup kita ni ada dua alam. Tiga alam. Yang pertama alam dunia ni lah, alam nyata ni. Yang kedua alam barzakh. Yang ketiga alam kubur, alam kiamat. Alam akhirat. Baik, jadi alam dunia ni saja berlapis-lapis dia punya ujian. Kalau baca dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali, disenaraikan ada 7 aqabah. Aqabah ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayu artinya bukit. Dia kata maksudnya ada 7 bukit. Kenapa dia gambarkan bukit? Kerana bukit tu melambangkan rintangan, halangan. Sepanjang kita hidup kat dunia ni ada 7 halangan nak kena lalu. Sebab tu dipanggil kitab tu Minhajul Abidin. Apa maksud Minhajul Abidin? Cara-cara menjadi hamba. Macam mana nak jadi hamba Allah yang sebenar? Kena lalui 7 ni. Kan senang. Pertama, mula-mula dia ni mungkin dalam gelap, ahli fasik, ahli buat dosa, ahli maksiat, kemudian berubah kepada baik. Mula dah dia nampak kebaikan dan dia menyesal akan diri dia. Dia sangka okey dah. Dia ingat selesai dah. Macam kita lah dulu mungkin lara, kan, duk lepak warung kopi lah, orang buat kuliah pun tak peduli, kan. Lama-lama tu rasa tersentak di hati, fikir-fikir balik, teruk tu aku. Orang semayang jemaah, aku tak semayang jemaah. Kita pun pergi masjid. Kita ingat kita dah sampai kat masjid ni, kita kira okey dah. Masuk-masuk ahli syurga dah aku. Tukmu ahli syurga. Belum lagi. Nampak? Belum confirm. Sebab dalam masjid ni pun setan kacau je. Setan dia takkan lepaskan kita. Duduk tak mana pun, selagi mana kita tak mati, selagi itulah dia akan kacau. Dia lah mana-mana pun. Dan dia berjanji pada Allah. Dia kata la uyanahum ajmain. Fa bi izzatika, demi kekuasaanmu wahai Tuhanku, la uyanahum ajmain, aku berjanji aku akan sesatkan seluruh anak Adam. Dia janji. Sekarang soalan saya mudah. Saya nak tanya, Iblis kota tak janji dia? Iblis kota janji tak? Kota. Orang yang tak kota janji lebih teruk daripada Iblis. Iblis tunai manifesto. Manifesto dia ni. Dia kata dia akan sesatkan anak cucu Adam. Betul dia buat. Apa dia kata dia buat? Sampai sekarang dia buat. Tak pernah nyesal. Kita dalam tidur dia kacau ni. Dia buat mimpi bukan-bukan bagi seronok supaya terlajak subuh. Mimpi jadi YB. Bangun kau 8.30 bangun. Dia nak kabur dengan kita. Kita dengar kuliah awak ngantuk, padahal tengok TV tak ngantuk pun. Nampak kerja siapa tu? Setan tu. Iblis. Nampak? Dia takkan senang. Selagi mana? Selagi kita tak mati, selagi tu kacau. Jadi kalau tak nak kena kacau dengan Iblis, mati cepat sikit. Dah betul lah. Mati yang kita tak ada kacau dah. Duk mana tengok dalam kubur tu kan. Masuk dalam kubur tak ada setan bisik ke mayat. Tak payah semayang Tak payah semayang, apa mana boleh semayang dah. Nampak? Kalau tak nak semayang, tak nak puasa, tak nak apa, mati. Tak nak berjuang, mati. Jadi masa hidup inilah rintangan kita kena lalui. Kena semayang, kena puasa, penat-penat macam mana pun, susah-susah macam mana pun, paksa-paksa gak diri buat. Sebab nak lawan Iblis ni. Sebab dia nak sesatkan kita. Kita duduk kat luar tu nampak sangatlah ahli maksiat sebagainya, apa, minum arak dan sebagainya. Tapi bila dah masuk masjid, ingatkan dah okey dah. Tak lagi. Memang dia tak kacau kita soal-soal macam tu, tapi dia kacau benda yang halus-halus pula. Dia kacau benda halus-halus. Sebab tu kalau seorang tok guru, Iblis yang kacau dia pun taraf tok guru tak. Dipanggil tok guru Iblis. Yang kacau dia tak hantar constable. Constable tak jadi. Tok guru baca ayat terbakar tu. Tak, yang ni yang power, sama taraf.
Sebab tu tok guru dia tak diuji dengan zina. Jarang kita dengar ulama berzina. Kan? Tok guru tak diuji dengan minum arak. Ustaz-ustaz tak kena uji gitu, tapi diuji dengan apa? Uji dengan riak. Takabur, merasa diri lebih baik pada orang lain. Kan? Mengejar dunia, hubud dunia. Ada ni golongan asatizah, ustaz-ustaz minta duit pun ada. Dianggap ni mengajar ni sebagai satu kerjaya, padahal mengajar ni tanggungjawab. Kan? Lepas tu ada orang tanya, apalah ustaz ni nak mengajar je lah, ni sibuk nak meniaga apalah. Meniaga tu kerjaya. Itu baru panggil cari duit. Kat luar. Tu hujung kuliah promote Telur Masin. Sebab nak cari duit. Tapi yang mengajar ni bukan cari duit. Yang mengajar ni cari pahala. Nak bagi sama-sama kita semua faham apa tu Islam, biar berpimpin tangan masuk syurga nanti. Tu semua tu sebenarnya. Tapi ada orang ngaji apa sebagainya, akhirnya dia minta sana minta sini. Bila kita tanya, ustaz, kenapa ustaz jenis minta duit ni ustaz? Tak elok lah ustaz. Dia jawab dia kata, ustaz tak apalah mengaji pondok Batu Ampar Beruah dekat. Saya mengaji Mesir ustaz naik kapal terbang saja berapa tiket. Jadi ni saya nak kaut balik modal saya dulu. Habis banyak Dia jawab gitu. Nah, kita kata kalau dah tahu tak ada duit pergi ngaji jauh tu buat benda. Dah macam tak ada pengajian dah dalam negara. Kan? Dah tahu kita tak ada duit, gatal tangan nak pergi ngaji luar tu kenapa? Kalau mampu silakan. Dah tahu tak mampu, lepas tu pandai pula nak ambil duit orang lain balik. Atas dasar kata nak bayar balik modal apa semua bagai. Ini telah merosakkan nama agama. Habis itu yang makna kata duduk datang mana pun ujian Allah datang daripada iblis ni takkan berhenti. Habis siapa yang boleh selamat? Allah jawab dalam Quran, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hambamu ya Allah. Kata iblis yang kata ni, melainkan hamba-hambamu ya Allah yang datang daripada mereka itu orang-orang yang mukhlasin. Apa makna mukhlasin? Orang-orang yang ikhlas. Orang ikhlas iblis tak boleh berdaya. Macam mana ikhlas? Gini, macam tadi kita sebut, dia mengajar dia bukan sebab sampul besar ke sampul kecil. Dia ngajar tu sebab nak memberi ilmu. Orang bagi ambil, tak bagi balik. Ni sampai tak balik, duduk kat parking masjid. Mandi sana, munda mandi. Mujur Tok Siap nampak. Tok Siap nak kunci gate. Tok Siap pun tanya, ustaz, tak balik lagi? Tak balik lagi. Kenapa ustaz? Macam ada benda tinggal ke ustaz? Tahulah, tadi salam kosong aja salam. Dia kata kosong. Dia kata, mana nak tahu, mungkin dahari terlupa ke bulan tu. Sebab elang dahari pun tak masuk lagi, dia terlupa lah. Balik lah. Saya pernah kena. Dah lah jauh pergi. Pergi sampai Pulau Pangku, ngajar dekat dalam pulau, masuk dalam. Pergi tak apa, naik feri. Kan? Lepas tu bila nak balik, feri malam tak ada, sempena PKP ni, malam tak ada feri. Kena naik bot orang tangkap ikan tu. Gedegung. Kan? Sampai dekat Marina tu, nak tempat parking kereta, turun. Daripada masjid tadi singgah kedai makan, naik bot sampai ke Marina, tak ada apa-apa lagi. Setan duk cucuk ni. Ustaz kata macam ni, ceramah degah dah tadi. Depa tak pergi apa pun ni. Terbusik kat hati. Jajak mata terjeling ke poket. Nampak betul ke tak ada? Ke dah bagi aku tak perasan? Tak apalah, jalan. Tapi kita menidakkan. Memang syaitan akan kacau, nak macam mana pun syaitan kacau, tapi kita buat relax biasa, buat biasa. Sampai masuk dalam kereta, syaitan kata, "Satgi depa call kot." Syaitan jajak tengok aset. Tak call lagi. Allah uji sungguh. Tu kata nak tengok ikhlas tak ikhlas. Kan? Last kali sampai esok pagi baru dia telefon. "Oh ustaz, ni malam semalam lupa lah ustaz." Nampak? Tu kata Allahu akbar. Mujur pagi tu telefon, kalau tak telefon enggak. Aduh, tu kata
payah nak kena selamat daripada iblis ni. Malaikat betul-betul orang yang ikhlas. Ikhlas sungguh. Macam ada satu orang tok guru zaman dululah. Dia ni ikhlas gitu kan dia. Pergi mengajar. Habis mengajar, orang kata orang bagi sampul kat dia. Orang yang bagi sampul AJK tu, dia pergi sebut, dia kata, tok guru, ini buat duit tambang lah. Dia kata, buat duit tambang. Apa, tok guru pun ambil pen, dia tulis tamimbanga tambang. Orang tulis Jawi zaman dulu. Tulis masuk dalam poket. Zaman tu mana ada lagi Grab ke apa ni, Uber ke apa, tak ada. Naik tu lah beca zaman dulu, naik beca. Naik beca, rumah pun tak jauh mana. Jadi tambang lebih kurang dalam berapa sen tak tahu, 30 ke 40 sen macam tu je lah tambang. Kemudian dalam sampul tu, orang masjid tu bagi RM10. RM10 zaman tu kira besar lah, zaman dulu RM10 dalam tu. Jadi bila sampai rumah, dia ambil sampul, dia bagi kat tukang beca. Nah, duit tambang, dia kata. Kawan tu buka sampul, buka-buka RM10. Dia kata, banyak sangat ni, saya tak ada baki. Tambang 40 sen je, kata tokek beca. Kata tok guru tu, dak, depa kata ni duit tambang, tak kira bapa duit tambang lah. Punya lurus. Kalau kita macam boleh diskaun tak? Ni aircon pun tak ada ni. Tak minta kurang pula. Allah, dia kata. Ada orang jenis dia punya iman tinggi. Allah, lurus betul. Sebab hati mereka tu bersih, sungguh-sungguh bersih. Mereka bukan hajat dengan dunia ni. Ada, tak ada sudah. Dia buat lebih kurang aja. Dunia. Baik. Jadi macam mana nak sampai? Orang tak kira siapa pun, baik yang dah baik atau yang belum baik, semua akan tetap diuji oleh iblis. Tu peringkat dunia. Sebab tu Imam Ghazali juga sebut dalam kitab Minhajul Abidin tu, dia kata musuh kita ada 4. Masih hidup ni ada 4 musuh. Ni masih kita hidup sekarang ni, ada 4 musuh yang kita kena hadap. Tadi 7 halangan, musuh dia 4. Apa musuh 4 tau? Yang pertama musuh tadi iblis lah, semua tahu dah. Yang kedua nafsu. Yang ketiga dunia. Yang keempat manusia yang jahat. Iblis dengan nafsu apa beza? Iblis ni gangguan luar, dia hasutan daripada luar. Iblis tak boleh kontrol tangan kita, tak boleh kontrol kaki kita. Dia yang pergi tikam nombor ekor tu bukan iblis tarik kaki dia pergi masuk dalam kedai tikam. Apa hal kaki aku masuk ni? Apa hal tangan tanda ni? Dia tak jadi sendiri gitu kan. Dia bisik dia kata try sekali, mana tahu kena. Aku tengok nombor plate kereta Ustaz Syakir macam ong, dia kata. Dia hasut je, tinggal lagi ikut tak ikut. Tu kerja setan. Dia luaran. Tapi masalah yang besar ialah nafsu. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali cerita tentang nafsu panjang lebar, dia cerita berbanding yang lain-lain. Sebab apa? Nafsu ni lagi berat. Sebab berat? Sebab nafsu ni musuh, tapi musuh dalaman. Dia bukan kat luar, dalam rumah, dalam hati kita dia duduk. Iblis tadi kot luar tak apalah. Macam rumah kita lah, kalau pencuri luar rumah, InsyaAllah lah kita buh pagar karen ke, bubuh CCTV, ADT lah apa semua. Dia tak berani lah nak masuk tengok, takut nak masuk. Dia siap kaca kawat besi apa, siap ada tentera pun ada situ. Macam markah dah. Takutlah orang nak masuk, tak apalah, dia benteng kuat. Tapi kalau pencuri dalam rumah macam tu ada satu orang tu, dia cerita dengan tok guru. Dia ngadu nasib dia. Suami dia penagih. Suami dia. Ni bini dia bangunlah pagi-pagi nak siapkan anak-anak nak hantar pergi sekolah. Jadi sebelum sementara siap-siapkan anak tu, dia nak panaskanlah air, nak buat breakfast untuk anak-anak, buat bakar roti ke apa. Dia petik api, petak tak nyala. Petak tak nyala. Asal tak ada api, asal gas banyak lagi. Dia pun buka bawah, buka gas tak ada. Bukan gas tak ada, tong gas tu tak ada. Siapa punya kerja? Suami dia jual tong gas, nak isap dadahnya asal. Tu masalah tu. Bila pencuri dalam rumah, kalau pencuri luar rumah tak apa. Macam contoh dalam satu keluarga lah, contoh je lah, tak kata siapa-siapa, contoh. Dalam anak-anak kita ada seorang yang jenis pangai macam ni, jenis main barang.
Hisap dadah bagai. Nah, kita nak report polis, nak biar polis tangkap dia masuk dalam lokap bagai, kita fikir-fikir balik anak aku. Betul tak? Tapi kalau aku biar, makin teruk. Macam mana nak buat? Tu. Macam tu lah nafsu. Nak buang tak boleh. Sebab dia duduk dalam hati kita. Duduk sekali dengan kita. Nak buang tak boleh. Nak ikutkan, habis punah. Jadi macam mana nak buat? Tu kan. Kena tengok. Lepas tu kata ulama, nafsu ni dia macam perempuan. Perempuan enggak kena malam ni. Dia kata nafsu ni macam perempuan. Sebab tu betul. Perempuan 9 nafsu 1 akal. Lelaki 9 akal 1 nafsu. Tengok perempuan, dia macam-macam. Dia nak itu, nak ini, nak pakaian, nak matching. Okey dah, tudung okey dah, baju okey dah, payung tak kena dengan warna. Minta abang beli payung baru sebab kes warna tak sama. Itu nafsu macam-macam dia. Lalu depan bengkel motor, depan kedai spare part, tak ada apa, steady dia. Tapi bila lalu depan kedai mah, buat tercabut slipper. Dia pandai dia. Kita suami jangan buat bodoh kan. Dia kata, bang, slipper putus lah. Tengok sebab apa putus. Tengok depan tu kedai apa. Dia kata, bang, cuba masuk je. Dia masuk. Kalau dia kata, ni last. Nampak? Tak apalah, nak beli kan boleh beli, tapi jangan percaya bengong. Sebab dia kata, ni sungguh, ni lah, bukan last. Itu permulaannya. Dia pandai dia. Mainan dia. Dia akan mujuk. Cuba tak bagi tengok. Tak, ni cerita betul. Bila tak bagi macam, kata dah itu kan beli dah, berapa banyak dah ni. Kita bebel. Dia masuk dalam kereta macam, tengok cemeng muncung. Awak masak sendiri. Habislah kita. Kedai mamak lah duduk. Tak berasap dapur. Dia merajuk kan. Dia pujuk gak nak macam budak-budak kecil ni macam tu. Lepas tu orang perempuan dengan budak kecil lebih kurang. Tak dapat satu benda, merajuk, nak juga. Tengok macam budak-budak hentak-hentak kaki, nak. Sebab budak dia mengikut nafsu. Kan? Dia macam tu. Kalau laki lain, laki 9 akal, 1 je nafsu. Lepas tu akai panjang laki ni. Kan? Dia nak pergi nikah satu lagi, kau pakai kain dengan samping bagai. Bini tanya, bang mana bang? Dah ni ada orang jemput ni, ada majlis apa dah, jamuan. Pada dia nak pergi nikah. Tu kata panjang akal. Dia pusing dia. Tu lelaki pula. Dia pandai nipu. Nak kena pandai temberang, kata orang ni. Itu lelaki. Tapi nak ceritanya bab nafsu tadi ni payah. Sebab dia mujuk. Macam hati kita lah. Kita nak pergi mengaji, tiba-tiba bunyi dekat TV tu, drama minggu ini. Nafsu kata, hui, ni drama baru ni. Kita berkata, tak apalah, drama-drama tu biarlah. Ni dunia ni, aku nak pergi masjid ni. Kalau tak tengok nanti orang lain sembang, tak tahu ni cerita ni. Kan? Nanti nampak sangat macam ketinggalan. Dia akan pujuk. Walaupun dah sampai masjid, hati teringat drama ni. Sebab ni kerja nafsu. Dia akan pujuk, inna nafsa la amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu akan mengheret seseorang itu kepada perkara-perkara yang jahat. Dia tak terus sentak. Ayat ni guna seret. Seret tu maknanya lerek. Sikit dia tarik. Macam setan dia akan suruh kita tinggal solat. Nafsu tak suruh tinggal solat. Nafsu cuma kata, selalu dah semayang masjid ni, mayang sekali kat rumah. Dia buat macam tu. Dia suruh kita jauh sikit-sikit. Kita pun mayang kat rumah. Tak apa semayang lagi. Lama-lama semayang kat rumah pula, ada buat kalau buat benda apa dah, dia kata selesai dulu kerja. Masa semayang panjang lagi, dan lagi Zuhur kompak pun boleh, dia kata. Nampak? Dia buat kita jadi buat lambat. Lama-lama duduk main istiqamah itu, semayang Zuhur kompak. Lama-lama nafsu kata, alah sekali-sekali kalau tak semayang apa salahnya. Nanti taubat balik, qada lah semula. Dia buat ringan-ringan meninggalkan solat. Nampak? Ada ni berlaku ni dalam kenduri kahwin. Berapa banyak pengantin tidak semayang. Jaga-jaga anak-anak kita. Kadang pengantin perempuan dah make up, maskara lah apa macam-macam penuh ni.
Jadi berdebak-debak, muka tu penuh dengan tepung. Tiba-tiba nak semayang, macam mana? Hancur lah make up. Nampak? Akhirnya apa? Tu nafsu cacak dia. Hari ni je tak semayang, raja sehari kan? Bukan raja sehari, setan sehari namanya. Tak semayang kan? Jaga-jaga jangan. Ni kata nafsu. Dia sekali dah terjebak, dia akan nak lagi. Akhirnya jauh, makin jauh daripada rahmat Allah. Sebab tu kita kalau seboleh-bolehnya, tak ada apa-apa masalah, paksakan diri untuk hadir ke masjid juga. Sebab sekali kita mula meninggalkan masjid, mula dia nak duduk rumah dah. Lama-lama tak datang. Last kali memang tak datang tu dah. Last kali baru datang. Bila? Mati baru datang. Bunyi dah. Kan? Kejap lah. Sikit lagi. Jadi tu baru cerita dua, iblis, nafsu. Lagi dua, dunia dengan manusia yang jahat, musuh kita semasa hidup ni. Dunia ni, inilah berebutan dunia. Orang cakap up to date ataupun trend terkini. Kalau kita tak ikut kan, nanti nampak kita ketinggalan. Akhirnya ikut juga. Ikut kita tak dapat nak tahan diri kita, sibuk dengan dunia. Dunia ni tuan-tuan, kata ulama sufi, ad-dunya jihatun, dunia tu umpama bangkai, wa tulabuha kilabun, dan siapa yang mencarinya anjing, kata. Bukan saya kata ni, ulama kata. Dia kata siapa yang sibuk mencari dunia sehingga melupakan akhirat, ibarat anjing. Nampak? Ni ulama kata supaya nak bagi kerah pada kita, supaya jangan sampai mencintai dunia. Ambil dunia tak salah, tapi jangan sampai mencintainya. Milik dunia miliklah. Kita ada rumah, ada kereta dan sebagainya, silakan. Tapi jangan sampaikan sayang ke rumah sampai tak pergi rumah Allah. Kereta hebat-hebat tapi tak sampai kereta di masjid. Kan? Orang lain pakai motor boleh sampai. Kan? Contoh. Sebab apa jadi begitu? Sebab hati melekat. Kita ni kalau melekat sangat dengan dunia, nak saat berpisah tu payah. Sebab tu dipanggil meninggal dunia. Kenapa dipanggil meninggal dunia? Sebab yang nak ditinggalkan dunia. Kita nak memisahkan diri kita dengan dunia. Tapi kalau hubungan dia dengan dunia terlampau rapat, bayang macam mana nak cabut. Waktu malaikat maut nak cabut nyawa dia, macam mana nak cabut? Sebab terlampau sayang dengan dunia, melekat kuat. Ibarat contohnya kita pakai baju yang ketat, baju budak, baju kecil, ketat baju. Nak cabut baju tu macam mana? Ingat senang ke susah? Susah. Sengit sana, sengit sini, tak boleh. Lah kali saya nak buat, sentak koyak baju. Begitulah. Payah nak misahkan diri dengan jasad ni sebab terlampau sayang dengan dunia. Malaikat maut sentak nyawa, menjerit, mati. Sebab apa? Hubungan terlampau rapat, terlampau sayang sangat dengan dunia sampai tak boleh nak tinggal. Orang suruh pergilah mengaji, kerja lah. Mengaji kena mengaji kat ni soal akhirat kita. Ni soal dunia tak apa, dah buat cukup makan minum, jadilah. Ada tempat berteduh, nak tidur, jadilah. Kan? Kita kurang-kurang biar ada malu lah. Rumah kita dengan rumah Nabi mana besar? Nabi tidur atas lantai, melapikkan daun-daun tamar. Kita okey lagi tilam vono. Kan? Tapi tak apa, bukan jadi haram pun. Cuma biarlah orang cakap apa, berkira-kira sudahlah. Biasa-biasa sudahlah. Jangan sampai lebih-lebih. Sebab dunia ni ibarat najis tadi. Orang yang tak tahu hakikat dunia, dia akan pula dengan dunia. Akhirnya dia kabur dengan dunia. Kalau orang tahu hakikat dunia, dia tak mau dunia. Macam mana hakikat dunia? Orang tanya ulama. Ulama buat contoh kisah. Satu hari satu orang ni dia nak pergi makan. Dia nak pergi beli donat. Donat kan? Nak pergi beli donat, kuih. Tapi masa nak pilih-pilih tu, dia nampak ada pintu belakang. Pintu belakang. Dia pun pergi celah pintu belakang, dia buka selak nampak ada tukang buat donat kat dapur tu. Tukang tu tengah uli tepung. Lepas tu dia tengok kanan kiri orang tak ada, dia buh kahak sebiji. Khak tui nan tu. Tak banyak mana secawan kahak. Hijau pekat. Masuk dalam tu. Lepas tu dia pun sambung uli bakar. Jadilah donat. Hidang kat depan.
dengan bubuh krim-krim apa, coklat-coklat, moist coklat. Oh, nampak lawa cantik. Nah, orang yang tak nampak kek kahak tadi, macam mana dia pandang kuih tu? Ui, sedapnya, dia kata. Sedap ni. Dia pun ambil, tak sabar-sabar. Tak baca bismillah pun, khak makan. Hijau krim tu tarik, bukan krim ni. Dia kata sedap ni, perisa pandan. Kan pandan kahak. Nah, kita dengar pun jijik. Itulah dunia. Itulah dunia. Jijik. Yang dia pulun sangat. Kenapa? Ni kak dia makan. Tapi orang yang nampak tadi kat dapur tadi, dia nak makan tak? Dia tak makan. Ya, dia bersilah. Aku tak selera. Tapi kalau dia lapar sangat pun, dia akan ambil sekadar perlu, cubit saja. Kap dia makan. Itu ulama. Kita tengok ulama. Ada ulama pulun dengan dunia. Tak, dia ambil dunia sekadar perlu saja. Sebab dia tahu dunia tu najis. Dunia tu akan memberatkan dia, akan menyusahkan dia. Contoh, kita tengok contoh. Kalau rumah kita terlampau besar dan banyak sangat perabot, macam mana kita nak kemas rumah? Terlampau sibuk lah. Jadi nak kemas bilik ni, nak kemas lantai saja, berapa banyak lantai. Nak kena mop. Kipas lagi nak cuci. Dah bila sibuk kalut dengan nak cuci semua tu, bila nak baca Quran? Bila nak sembahyang duha? Duk kalut sibuk tu. Tu belum luar rumah lagi, laman lagi. Pokok bunga lah, apalah ni. Kalut dengan benda-benda dunia. Dan benda akhirat bila nak buat? Tengok orang dulu-dulu. Rumah kecil lah. Kan? Rumah tamu, bilik, dapur. Pusing situ sekejap. Rumah kecil je. Jadi bila rumah kecil, tak ada benda nak buat sangat. Kenapa nak buat apa? Baca Quran. Kita hari ni hiburan keliling kita terlampau banyak. TV, radio, telefon, macam-macam. YouTube lah, Facebook lah, apalah, macam-macam. Kalut yang itulah banyak. Orang zaman dulu Facebook tak ada, telefon tak ada, YouTube tak ada, apa tak ada, semua tak ada. Apa yang ada kat rumah dia? Quran. Jadi dia kalut tak dengan yang ni? Tak ada. Dia kalut Quran tu je lah. Quran itulah jadi YouTube dia. Quran itulah jadi Facebook dia. Quran itulah segala-gala hiburan bagi dia. Nah, tapi kita hari ni terlampau banyak sangat hiburan-hiburan yang lain. Akhirnya kita melupakan hiburan yang Allah berikan pada kita dalam bentuk Quran, zikir dan sebagainya. Nah, yang tu yang jadi menyebabkan kita semakin jauh daripada rahmat Allah dengan sebab terlampau cinta pada dunia. Benarlah Nabi kata, hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Cinta dunia kepala kepada segala kejahatan. Punca jahat-jahat atas muka bumi ni, manusia jadi jahat, puncanya cinta dunia lah. Nah, gaji cukup dah, dak rasuah pula. Jadi menteri dah gaji puluh ribu. Dah ambil duit tepi ke projek. Tak cukup. Padahal kita kalau katalah, aku kalau jadi menteri gaji cukup dah. Belum jadi, belum tahu. Nampak? Tu orang dah bagi. Kalau dibagi segunung emas pun dia minta lagi satu. Tu kerana nafsu cinta dengan dunia tu terlampau kuat. Tapi kalau kita boleh lawan benda ni, kikih benda ni, dunia ni ala kadar sudahlah. Kan lama mana pejam celik, pejam tak celik-celik nak. Nak selesai dah bahagian hidup kan, bukan lama mana sangat. Yang terakhir, musuh yang keempat, manusia yang jahat. Kita nak kena hadap manusia yang jahat. Manusia yang mengheret kita pada benda yang bukan-bukan. Kita nak pergi masjid, dia ajak kita pula pergi tempat lain. Kan? Macam kita buat contoh dulu. Kita dah kemah-kemah dah ni, siap pakai baju dengan minyak wangi apa semua, dah kopiah setting elok dah atas kepala, dengan buh kain ridak apa semua. Kan? Steady dah dengan bawa kitab nak pergi masjid. Tiba dah sampai dah dekat depan gate, kawan telefon, Assalamualaikum, salam. Ada mana? Aku nak pergi masjid ni. Nak ada kuliah lah ni. Itulah, ada kuliah tak apalah. Tak, kenapa telefon ni? Dak ni, ingat tak dulu aku hutang kat hang? Hutang? Yang mana? Alah, yang 30,000. 30,000? Tu ingat nak bayar malam ni, tapi dengan kata hang nak pergi masjid dengan kuliah tak apa lain kali. Tak apa. Kuliah batal rasanya. Nak pergi sebab dengar apa? 30,000. Maka nilai ilmu kuliah ni berapa sangat? Dia tak letak tinggi lah, dia tak rendah lah. Tapi kalau orang pandang akhirat, 30,000, 30 juta pun ni majlis ilmu. Lepas tu kita awal-awal tadi kita sebut, majlis ilmu bukan majlis kecil, taman-taman syurga. Parlimen pun bukan taman-taman syurga. Tak apa kita tak boleh pergi parlimen, tapi kita boleh pergi rumah Allah. Tak apa kita tak boleh masuk istana sultan, tapi kita masuk istana Allah. Tak bersyukur lagi. Allah berikan kelebihan pada kita.
Kan? Inilah nikmat yang besar. Cuma kita tak nampak nikmat ni besar. Kan? Jadi pengajian inilah untuk mendatangkan dalam hati kita betapa besarnya nikmat yang telah Allah beri pada kita, supaya timbullah rasa kesyukuran itu dalam hati. Kemudian nanti kita sambung lagi. Itu baru halangan-halangan dunia. Kuliah akan datang insya-Allah kita masuk halangan dalam alam barzah pula. Lepas tu halangan di alam akhirat. Sebab Syekh tadi kata berapa banyak halangan yang nak kena tempuh untuk sampai syurga tu. Jadi kita nak cerita setiap satu halangan. Ni kita baru cerita bab dunia. Dunia saja kita pening kepala dah. Allah, banyak nak kena hadap nafsu, nak hadap iblis, nak hadap dunia kita, nak hadap manusia lagi yang membawa kita pada benda jahat. Nak jaga empat ni pun payah dah. Nah, ingatkan lepas habis mati selesai dah. Dah ada pula dalam masalah dalam kubur pula. Ingatkan lepas kubur dah selesai dah, bangkit pada masyar. Nah, dalam pada masyar tu pula ada macam-macam lagi halangan. Untuk nak boleh ke syurga Allah bukan senang. Benar, syurga itu untuk orang beriman, tapi nak sampainya bukan senang. Tu yang dikupas oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad ini. Dan insya-Allah kita akan sambung kuliah yang seterusnya di pengajian yang akan datang jika diizinkan Allah. Jadi sekadar tu dulu. Nah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.